Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kita di dalam gedung gereja ini maupun juga dimanapun saudara-saudara yang mengikuti secara online. 亲爱的弟兄姐妹们平安，在教会里的或者在家里的弟兄姐妹们平安。 Mari kita masuk di dalam doa. 我们一起低头来祷告。 Kami bersyukur boleh mengenal dan percaya kepada Allah yang tidak pernah berubah. 我们感谢你，我们可以认识你永远不变的神。 Kami bersyukur boleh membaca dan merenungkan firman-Mu yang tidak pernah berubah itu di tengah dunia yang terus-menerus berubah. 我们也很感恩，可以认识，可以听你的永远不变的话语，在这世界中永远的在改变，但你的话语永远不变。 Oleh sebab itu dengan iman dan dengan pegangan yang kuat kami dimampukan untuk boleh melangkah ke depan. 所以以我们坚强的信心，使我们可以坚强的一直走下去。 Berbicaralah sekali lagi kepada setiap kami di tempat ini ya Tuhan. 求你也一直跟我们说话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Hari ini kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang keempat ayat ke-18 hingga ayat ke-22. 今天我们一起打开来圣经的马太福音第4章第18节到22节。 Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia, lalu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes 15 ayat yang ke-15 akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. 马太福音4章第18到22节，我们一起用印尼语来读。然后约翰福音15章15节，我们一起用中文来读。 Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Bagian firman Tuhan lain dari Yohanes 15 ayat 15 akan dibacakan oleh penterjemah di dalam bahasa Mandarin saja. 约翰福音15章15节，以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的事，我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的，已经都告诉你们了。 Di tahun 2018, Bilangan Research Center merilis sebuah buku yang bercerita tentang mengapa generasi muda, generasi milenial yang selama ini hadir ke gereja pada saat ini tidak lagi datang ke gereja. 在2018年，有一个研究中心出版一本书，这本书里边说到了为什么现代的年轻人曾经他们喜爱去教会，但为什么后来他们不肯去教会了？ Ada 3 alasan utama, di antaranya sibuk sekolah, ada juga yang menganggap bahwa program-program di gereja itu tidak terlalu relevan, tidak nyambung lagi dengan kehidupan mereka, dan karena mereka tidak memiliki teman-teman sejati di gereja tempat mereka beribadah. 有3个重要的原因，就是其中一个就是忙碌于学业，然后他们认为少年崇拜的节目和他们生活当中已经无关紧要，然后最后的是在教会中他们没有知心朋友。 Saudara, apa yang menjadi perhatian kita dari survei yang dilakukan oleh Bilangan Research Center ini?
在这个调查结果，什么让我们注意到的呢？ Ternyata kerohanian seorang percaya itu sangat erat hubungannya dengan persahabatan yang mereka miliki. 原来一个信徒的灵命与友谊有很密切的关系。 Bahkan juga David Banner di dalam bukunya Sacred Companion menyinggung hal ini, bagaimana kita sebagai orang percaya itu sulit untuk melakukan perjalanan rohani bahkan juga bertumbuh tanpa kehadiran sahabat rohani dan komunitas itu. 甚至 David Banner 在他一本书里也提到了，一个信徒很难成长，如果他的那个属灵的旅程当中没有一个亲密的属灵朋友。 Bahkan juga kita mengenal Henry Nouwen juga berkata bagaimana persahabatan itu sangat penting bahkan menjadi inti dari perjalanan spiritualnya di tengah-tengah kekristenan di dalam perjalanan dia mengikut Tuhan. 甚至 Henry Nouwen 也说过，这个友谊在我们的属灵的生活中成为一个成长的中心。 Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini? Sedalam apa persahabatan yang kita miliki hari ini? 弟兄姐妹们，今天我们跟朋友，我们的属灵朋友有什么密切的关系呢？ Siapa yang memunculkan ide mengenai spiritual friendship yang akan kita bahas pada malam hari ini? 关于这个属灵友谊的主意是谁出的主意呢？ Saudara, kalau kita kembali kepada Alkitab, ternyata ide mengenai spiritual friendship ini berasal dari Allah sendiri. Karena apa? Karena Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu menjadi sebuah contoh model untuk kita mengerti relasi atau hubungan di dalam persahabatan rohani. 如果我们看回圣经，我们可以看到这个属灵的友谊是神创造的，神给我们的，就是三位一体的神，圣父、圣子和圣灵成为我们属灵友谊的榜样。 Yesus Kristus sendiri datang memberikan sebuah undangan persahabatan kepada siapa? Kepada kita. 耶稣亲自来提供邀请我们成为他的朋友。 Ia bukan saja membawa kita untuk mendekat atau dekat pada hati Tuhan Yesus saja, tetapi melalui persahabatan itu Yesus Kristus menarik kita ke dalam persekutuan kepada Allah Bapa dan juga Roh Kudus. 耶稣不仅把我们亲近于他，但是通过这个友谊，耶稣也让我们与圣父和圣灵团契。 Jadi kita sangat bersyukur karena sebenarnya spiritual friendship itu adalah hadiah istimewa dari Allah kepada setiap kita. 所以我们很感谢上帝，因为这个友谊的属灵的友谊是上帝赐给我们的礼物。 Mulai dari ide persahabatannya, mulai dari inisiatif untuk bersekutu, bahkan juga untuk kerinduan untuk melakukan perjalanan bersama, itu semuanya dimulai dari pribadi Allah yang penuh kasih itu. 从友谊的主义、团契的初步行动和一起的旅程，是因着上帝的慈爱开始的。 Sungguh luar biasa, Allah pencipta semesta, langit dan bumi ini mengundang kita menjadi sahabatnya yang begitu dekat. 是不是很奇妙？创造天地的神邀请我们成为他的密友。 Jesus is our very first spiritual friend. 耶稣是我们第一个的属灵朋友， And he is always be our spiritual friend. 他永远是我们属灵的朋友。 Saudara, yang kemudian kita juga akan membahas bagian berikutnya, seperti tema yang dipercayakan kepada saya, bagaimana spiritual friendship itu juga adalah sebuah transformational journey. Artinya apa? Artinya spiritual friendship ini berbeda dari persahabatan kita pada umumnya. 接下来我们要分享的是今天的主题，就是有转变的旅程。什么是有转变的旅程呢？原来我们在属灵的
属灵的关系和我们一般的朋友关系是不一样的。 Kenapa manusia butuh sahabat? Kenapa manusia mencari fellowship, mencari persekutuan? Karena manusia takut sendirian. Manusia tidak tahan dengan yang namanya kesepian. 为什么人类要一直找朋友，要一直有亲密的朋友？因为原来人类他们怕孤独、孤单。 Saudara, tetapi persekutuan yang sejati itu tidak akan pernah terjadi bila kita bergabung dengan orang lain karena ingin melarikan diri dari kesendirian kita. 但是真正的团契不会发生，因为如果我们加入到别人中的原因是为了逃避我们的孤独单。 Karena ketika kebutuhan ini menjadi motivasi kita untuk membangun persahabatan, maka kita pasti akan segera menjadi kecewa, bahkan juga kita cenderung untuk menuntut kebutuhan-kebutuhan kita itu bisa terpenuhi. 如果这是我们开始交朋友的目的，那么我们会一直在要求，并且将来我们会感到很失望，因为我们所要求的不被满足。 Saudara, spiritual friendship ini adalah sebuah relasi di mana kita itu bergabung dengan orang lain untuk berbagi perjalanan bersama dengan Tuhan. 这属灵的朋友呢，当我们加入到别人当中的时候，是为了一起行走，并为了一起行走这个旅程。 Jadi jangan lupakan bahwa Allah itu menjadi sentral, menjadi pusat dalam relasi persahabatan tersebut, bukan hanya hubungan persahabatan saya dengan manusia yang lain. 所以我们也要记住，我们上帝是我们与朋友之间和其他人一起的中心。 Di bagian yang lain, bisakah kita berkata begini sama Tuhan, Tuhan, saya cuma mau relasi dengan kamu saja Tuhan, saya tidak tertarik untuk bersekutu dengan sesama tubuh Kristus. 我们是不是也可以跟上帝说，上帝啊，我只是想跟你有关系，但我不想和你的基督肢体他们有关系。 Bisakah di dalam gereja kita mengatakan saya cuma mau berteman sama Tuhan saja. Saya tidak terlalu peduli dan tidak pengen tahu juga mengenai kehidupan sesama orang percaya. 是不是我们在教会当中也可以认为，我们不需要和别人有沟通、有交流，我们不需要知道别人的情况，我们只是跟上帝而已。 Pada waktu kita menerima panggilan Kristus untuk menjadi masuk ke dalam lingkaran persahabatan Kristus, itu satu paket, saudara-saudara. 当我们接受基督呼召我们进入这个圈子里的时候，那是已经包括在里面了。 Kesediaan untuk menjadi sahabat Yesus artinya juga kesediaan untuk menjadi sahabat bagi sahabat-sahabatnya Yesus. 愿意成为基督的朋友，也就是意味着我们愿意和其他信徒一起成为朋友。 Apakah itu mudah? Apakah itu selalu menyenangkan? 是不是 Tentu 那 tidak. 永远的愉快很简单呢？当然不是。 Tapi yang pasti persahabatan itu adalah sebuah hubungan yang mengubahkan, bukan saja mengubahkan diri kita, tapi bahkan juga mengubahkan dunia di sekitarnya. 当然，这个友谊可以改变我们的生活，不只是自己的生活，而且世界的也可以改变世界。 Spiritual friendship pasti menuju pada sebuah perubahan hidup. Kok bisa? 友谊的属灵的友谊一定带来改变，为什么会这样呢？ Banyak orang Kristen berpikir yang namanya urusan kerohanian, ya itu sudah urusan saya sama Tuhan saja. 很多基督徒认为属灵方面的生活是我们自己跟神的关系而已。 Bahkan Francis Chan pernah berkata kita itu lebih senang memilih menjadi orang Kristen yang self-sufficient, artinya berusaha mencukupkan diri sendiri, menjadi orang Kristen yang independence, yang menggantikan relasi yang real dengan teknologi, dengan pertemanan yang
penuh dengan individualistik. Francis Chan 也有曾经说过，我们比较选择成为满足自己的基督徒、独立的基督徒，我们把真实的交流换成科技，然后我们选择个人主义的友情，并且我们比较喜欢过自主形式的生活。Saudara harus diakui bahwa sikap demikian pada akhirnya menciptakan sebuah lobang, menciptakan sebuah gap, loneliness itu, kesepian itu. 到后来我们要承认，这样的生活方式呢，到来可以产生一个孤独感。 Kita bisa lihat 2 tahun belakangan ini betapa kita sudah terbiasa dengan sebuah pola yang baru di dalam relationship dengan orang lain. 这2年内，我们也可以看到，我们有一种新的习惯，跟朋友们交流的方式。 Bahkan ada sebagian besar orang percaya yang merasa tidak perlu lagi hadir secara fisik, bersekutu, bertemu dengan saudara-saudara seiman karena mereka mempercayai prinsip self-sufficient, saya bisa kok sendiri. 甚至很多人也认为，他们不再需要来聚会，不需要和朋友们交流，因为他们相信他们可以满足自己。 Saudara, sekali lagi merupakan anugerah dari Tuhan saat kita bisa mengalami persahabatan rohani seperti di dalam Alkitab ini. 是一个恩典，我们可以感受到这个属灵的友谊。 Saya bersyukur 我很感恩， saya mempunyai 2 spiritual companion, spiritual friend di dalam perjalanan rohani saya. 我很感谢上帝，我有2位属灵的朋友一直陪伴我，在我这属灵的旅程中。 Persahabatan yang melampaui generasi, perbedaan sifat, bahkan juga lintas negara itu dapat Tuhan hadirkan di dalam perjalanan kerohanian saudara dan saya. 不同年龄的友谊，不同性格的，甚至不同国家的，上帝可以把他们带到我们属灵的旅程当中。 Spiritual friend, teman rohani saya yang pertama itu same generation ya, maksudnya seumuran. 我第一个的属灵朋友是跟我同年龄的， Dengan bahasa yang sama. 有共同的话语。 Spiritual friend yang kedua, berbeda bahasa dan berbeda generasi, berbeda negara. 我的第二个属灵的朋友与我不同年龄、不同国家，也不同的语文。 Tapi saat mengalaminya, Tuhan sendiri itu dengan ajaib meneguhkan perjalanan kerohanian saya dengan kuasa rohnya yang kudus. 但当我在感受他的同时，上帝亲自与他的圣灵的全能来证实我的这个属灵旅程。 Ada 2 hal yang bisa saya bagikan bagaimana perjalanan bersama sahabat rohani itu dapat mengubahkan hidup kita. 有2件事情我想分享的，如何属灵的友谊可以使我们的生活有转变。 Yang pertama adalah the gift of presence. 第一的是存在的恩赐。 Di tahun 1935, Bonhoeffer dipanggil untuk melayani 25 calon pendeta yang hidup bersama-sama di sebuah kota di Jerman. 在1935年 ，Bonhoeffer 他侍奉有25位牧师，在德国的一个城市里共同的生活。 Saudara bayangkan bagaimana pada waktu itu Bonhoeffer menjadi seorang pengajar dan hidup juga bersama-sama dengan calon pemimpin rohani, dan Bonhoeffer dengan begitu terus terang mengingatkan mereka. 我们可以想象，当时 Bonhoeffer 作为一个教师，也带领这25位牧师，他也经常的这样的提醒他们。 Saudara, Bonhoeffer mengingatkan para calon pendeta ini, pada waktu kita berkumpul bersama,
Seringkali kita terpikir bahwa kita ini harus saling menasehati. 当我们聚在一起的时候，我们经常想到，想要告诉对方的是要一种劝告。 Waktu kita mendengarkan orang lain, kita juga sangat cepat untuk memberikan saran, cepat-cepat memberikan pendapat, memberikan solusi untuk mereka. 当我们倾听别人的时候，我们也很快的要给他们一个意见或者解决的方法。 Kita lupa bahwa mendengarkan itu sebenarnya menjadi sebuah pelayanan yang lebih baik dibandingkan berbicara. 我们忘了比起说话，倾听他们可以是一个更好的侍奉。 Saya sangat tertegur dengan kalimat Bonhoeffer ini karena memang sebagai hamba Tuhan kita dipanggil untuk berbicara, dan karena terlalu sering berbicara memang perlu ekstra energi atau ekstra latihan untuk bisa mendengarkan orang lain. 这一段话和提醒我，作为神的仆人，可能我们经常的在说话，所以我们需要更多的努力或者练习在倾听别人。 Saudara, saya teringat tentang di dalam perjalanan Tuhan Yesus ke Emmaus di dalam Lukas 24. 我们还记得在路加福音24章，耶稣去以马乌斯的旅程的故事。 Sudah di bagian itu Yesus memberikan teladan bagi kita tentang unsur penting komunitas yang mengubahkan itu. 在那一段旅程，那一段圣经节，耶稣让我们看到群体带来变化的重要性。 Hadir untuk mendengar dan menerima, bukan berusaha memperbaiki atau menyelesaikan masalah. 就是我们的存在是倾听和接受，不是去改变或者解决问题。 Saudara nanti pulang, saudara baca kembali Lukas 24, bagaimana approaching dari Yesus kepada para murid yang pada waktu itu lebih banyak berbicara. 我们回家可以再读路加福音24章，那里我们可以看到耶稣怎样和他的门徒们的交流方式。 Yesus tidak buru-buru menginterupsi atau menilai perasaan mereka, mengkoreksi pikiran mereka yang keliru. Sebaliknya dia sangat menghargai pengalaman pribadi berkaitan dengan peristiwa yang mengguncangkan para murid itu. 耶稣不赶着打断他们的情绪，反而他很尊重他们所遭遇事情的经验。 Yesus hadir, Yesus ngobrol, dan Yesus mendengar, menemani mereka. 耶稣在他们的身旁，耶稣谈话和倾听他们。 Saudara, komunitas yang mengubahkan itu dimulai saat kita memilih untuk berjalan bersama Tuhan Yesus, dan kita percaya bahwa kita dipanggil juga untuk hadir, mendengar seperti Tuhan Yesus. 带来变化的聚会是开始在我们选择与上帝、与耶稣一起同行。 Dengan telinga yang dipinjamkan, dengan hati yang sudah diubahkan, kita menjadi orang-orang Kristen yang dimampukan untuk belajar mendengar seperti Tuhan Yesus. 以倾听的耳朵和以被改变的心，我们来倾听别人。 Bonhoeffer lebih lanjut berkata di dalam buku Life Together, dia katakan orang yang tidak bisa lagi mendengar suaranya, mendengar suara saudaranya, juga akan segera tidak lagi mampu mendengar suara Allah. Bonhoeffer 也继续有说，如果人不再可以倾听他兄弟，那么他也将听不到上帝的声音了。 Bagaimana kita menjadi sahabat rohani pada hari ini? 我们今天如何成为一个属灵的朋友呢？ Pada saat ada seseorang datang kepada kita dan dia rindu untuk bertumbuh, dia rindu untuk memperdalam kehidupan spiritualnya, apakah mereka menemukan tempat yang aman untuk mencurahkan isi hatinya? 当一个人来渴慕想成长，是不是我们可以成为他们属灵
可以让他们成长的地方呢？ Kita hanyalah rekan seperjalanan, kita bukan seorang pakar, kita bukan juru penasehat yang punya semua kunci jawaban. 我们只是一同走向神的同路人，我们不是专家，我们不是有所有解决问题的答案的。 Karena spiritual friends itu menolong kita untuk mengenal diri sendiri dan di kesempatan lain mereka menolong kita untuk mengenal Allah lebih jelas lagi. 因为属灵的朋友可以帮助我们更加的认识自己，或者在别的机会中也可以帮助我们更加的认识我们的上帝。 Yang kedua, yang terakhir adalah the gift of hospitality. Menarik sekali saudara, kata hospitality ini di dalam bahasa aslinya itu philosenos. Philosenos ini terdiri dari dua kata, yaitu philos, yaitu kasih, dan senos itu adalah orang asing. Jadi philosenos atau hospitality ini adalah kasih yang diberikan kepada orang asing. 在原文这个 hospitality 的意思是有两个阶段，就是 philos 就是意思是爱，然后 xenos 是陌生人。 Saudara sekalian, kita cenderung pasti nyaman ngobrol atau berkumpul dengan orang-orang yang kita sudah kenal akrab, bukan? 我们肯定比较舒服的与我们已经认识久的人聊天或者交流。 Kita senang berkumpul dengan orang-orang yang setipe, yang sama, yang banyak kemiripan dengan kita. 我们比较喜欢和跟我们有共同性格、共同话题的人在一起交流。 Kalau ada orang baru datang ke gereja kita, kita canggung, kita bingung gimana cara deketin mereka, ajakin mereka ngobrol. 如果在教会里有来的新人，我们尴尬的开始与他们交流和谈话。 Saudara, Yesus Kristus adalah pribadi yang ramah dan friendly kepada orang-orang yang asing. 耶稣是一位很友善的，并对陌生人很友善。 Yesus memulai percakapan dengan perempuan Samaria, dengan Zakheus, dengan anak-anak, dengan perempuan yang sakit pendarahan dan masih banyak lagi. 耶稣开始和陌生人，就像撒玛利亚妇女、儿童、撒该、患血漏的妇女，他们谈话。 Saudara, keramahan dan menyambut sahabat bahkan orang asing ini merupakan cara hidup Kristen. 这接受陌生人是我们基督徒的生活方式。 Yesus Kristus berkata pada saat kita menyambut orang asing, sama seperti itu sedang kita menyambut Tuhan Yesus sendiri. 耶稣自己说，如果我们接待陌生人，就像我们接待耶稣一样。 Siapa sesungguhnya orang asing di dalam komunitas kita? 谁是在我们群体里的陌生人呢？ Adakah orang-orang yang baru, orang-orang yang berbeda kepribadian, berbeda latar belakang? Apakah kita juga punya spirit untuk bersahabat dengan mereka? 有没有一些新人或者与我们背景不一样的人，我们是不是也有一种精神来和他们交朋友呢？ Saat ini banyak sekali orang-orang di dunia yang homeless. 现在在世界上有很多无家可归的人。 Nowen mengatakan orang-orang yang homeless itu bukan hanya orang-orang yang tidak punya rumah, tetapi orang-orang yang tidak punya tempat untuk dicintai, diterima, dipedulikan dan dilindungi. Itulah homeless. 诺文说，这些无家可归的人没有地方可以让他们被爱、被接受、被关怀和被保护，这就是无家可归。 Saudara, pada waktu kita disconnect dengan tubuh Kristus, sebenarnya kita sedang mengalami yang namanya spiritual homeless. 当我们与基督的肢体不再联系的时候，我们就是正在感受到属灵上的无家可归。 Sehingga kita gampang goyang, kita gampang diombang-ambingkan 所 oleh 以我 dunia 们很 ini. 容易的被摇动，被这世界摇动。 Apakah saudara dan saya pada hari ini, malam ini bersedia menjadi bagian dari perjalanan hidup orang lain? 我们今天晚上是不是愿意成为别人的人生的一部分呢？ Memberikan sebuah home, bahkan juga
ketika orang-orang datang ke rumah ke GKY Pluit ini, mereka merasakan yang namanya welcoming, merasa welcome home. Karena gereja ini menjadi spiritual home bagi orang-orang yang asing, orang-orang yang tidak kita kenal. 我们是不是愿意在教会中欢迎他们，让他们感到在这教会是他们的家，他们回来了。 Jiwa yang tersesat, jiwa yang terasing yang selama ini mengembara itu mendapatkan tempat di hatinya Tuhan dan juga di dalam hati kita. 那些已经迷失、在流浪的、被流放的人，他们有地方来作为他们的 Kita 家。 menjadi spiritual friend bukan untuk menyenangkan orang lain, bukan karena kita lebih baik, tetapi kita mau taat kepada panggilan Tuhan, menghadirkan Yesus bagi dunia ini. 我们作为属灵的朋友，不是为了讨好别人，也不是因为我们比别人好，但是我们要顺服上帝的呼召。 Percayalah bahwa perjalanan bersama Tuhan, perjalanan yang paling awal menjadikan Tuhan spiritual friend pertama kita. 我们要相信，我们最其中的旅程就是把上帝成为我们的属灵密友。 Dan selanjutnya bersama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain. 后来我们又和上帝和我们的主内的弟兄姐妹一起， Adalah sebuah perjalanan yang berharga, 是一个很宝贵的旅程， perjalanan yang Tuhan anugerahkan bagi saudara. 是上帝赐给我们的一个旅程。 Kiranya Tuhan menolong perjalanan kita ini, 求神帮助我们这属灵的旅程。 dan saya juga berdoa di dalam waktunya Tuhan akan menganugerahkan kepada setiap kita orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mendoakan saudara di dalam perjalanan kerohanian saudara. 我也祷告，愿弟兄姐妹们可以找到一位可以为你、可以支持你的属灵朋友。 Mari kita bersatu di dalam doa. 我们一起低头来祷 Bapa, 告。 kami sangat bersyukur Tuhan kami 主啊，我们很感谢你，我们今天 dapat berjalan bersama-sama di dalam komunitas di tempat ini. 我们可以一起在这个团聚当中一起。 Kami percaya bahwa komunitas ini bukanlah komunitas yang artifisial, artinya komunitas yang hanya sekadarnya, tapi komunitas yang deep, yang dalam. 我们知道，我们团契当中不只是一般的团契，但是有很深的意义的团契。 Di tempat ini Tuhan memulihkan kami, di tempat ini kami berjumpa, melihat kasih Tuhan yang nyata. 在这地方，上帝恢复我们，上帝也让我们可以看到上帝的爱。 Pimpin kami di dalam perjalanan kami. 求你恩待我们的旅程中， Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。